Hey, what's up everyone? Apa khabar semua? Yeah! Alright guys, so hari ni saya nak kongsi dengan korang antara sebab kenapa bila korang buat senaman abdomen macam sit up, crunches ataupun korang buat oblique swing ke Russian twist ke, korang rasa sakit pinggang. And then korang rasa macam aku dah buat ni beratus-ratus kali setiap hari dan aku dah buat ni setiap hari berbulan-bulan, tapi kenapa tak nampak six pack? Okay, so hari ni I'm gonna show you guys antara kesilapan yang banyak orang buat dalam semua senaman six pack mereka. So jadi korang pun tak ulang semua kesilapan ni. Jangan risau, semua orang buat kesilapan ni sebab saya pun dulu banyak buat kesilapan ni. You know, kita buat ada orang pernah cerita dengan saya, dia buat sit up 200 kali setiap hari tanpa henti. Dia buat je, tapi tiba-tiba dia tengok rasa macam kenapa 2-3 bulan dah buat, kenapa six pack masih tak muncul lagi. Ada orang yang buat sampai sakit pinggang, ada orang yang buat sampai dia punya pinggang dah tak boleh pergi lebih jauh. Kenapa? Dah memang sakit sangat. So today I'm going to show you guys a few example kenapa ya sayang bila kita buat senaman perut korang rasa macam sakit sangat. And I'm gonna show you, saya akan tunjuk korang variasi macam mana nak buat semua senaman perut tu. Sekejap Dah syukur, sedap. Rasa oren. Okay guys, this is it. Bila kita buat senaman perut, antara kesilapan yang banyak orang buat, kita tak gerakkan perut kita. If you guys nak buat senaman six pack, you kena gerakkan perut korang, bukannya gerakkan benda lain. Fokus on the pergerakan perut, benda lain, bahagian badan lain membantu saja. Betul tak Felicia? Alright, so this is it. Lagi satu, korang kena bezakan senaman untuk six pack dan matlamat untuk kempiskan perut. Kalau korang obes, gemuk, perut buncit, kempiskan perut tu dahulu, barulah six pack tu akan muncul. So kalau korang obes, gemuk, banyak lemak, kalau korang hanya fokuskan untuk dapat six pack, percayalah matlamat korang tak mungkin dapat. Kenapa? Sebab masih ada lemak. So kalau korang obes ataupun gemuk, apa yang korang kena buat dulu adalah cuba supaya untuk kempiskan perut tu dulu. Bila korang nampak perut korang tu dah flat sedikit, barulah you pasang matlamat untuk ada six pack. Kerana jika korang dah mula-mula buat senaman six pack walaupun korang gemuk, percayalah kesannya berbeza. Bila kita banyak sangat lemak, bila kita cuba untuk buat crunches atau sit up, korang mungkin hadapi masalah kerana korang tak boleh nak tekan abdomen tu akibat banyak sangat lemak dekat perut tu. So bagi mereka yang obes dan perut boncit, cuba pasang matlamat untuk kempiskan perut dahulu, kemudian baru pasang matlamat untuk ada six pack. Untuk kempiskan perut, korang kena buat full body exercise. Okay, jangan buat senaman perut je, full body exercise, baru semua lemak tu akan hilang. Bila lemak korang dah makin berkurangan, barulah korang boleh fokus sedikit untuk senaman abdomen. Bagi mereka yang perut dia memang flat tapi tak ada six pack, macam orang-orang kurus tu, you guys boleh direct terus untuk buat six pack. Alright guys, daddy. Alright guys, so first kali kita borak pasal sit up. Nah, banyak orang buat masalah dengan sit up adalah sakit belakang ni. I'm going to show you kenapa. Okay Felicia, I'm going to put you to this side. You're going to play this for a while. Now, bila korang buat untuk senaman sit up, banyak orang buat silap bila dia baring. Satunya masalah yang saya nampak, korang baring, badan korang dada tolak ke atas, ada ruang terlalu banyak dekat sini. Nampak tangan saya, tangan kanan saya ni, kat sini, banyak sangat ruang. Nak buat sit up, korang kena flatkan badan korang. Flatkan saja. Kaki jangan rapat sangat, luaskan sedikit jarak dia dekat situ. Jangan rapat sangat, luaskan sedikit. Apa yang korang akan buat, banyak orang buat silap, dia pegang kepala belakang dia and then tolak ke atas. Bila you buat macam tu, matlamat you untuk menolak kepala you. Jangan. Bila you tolak kepala you akan rasa masalah sakit dekat leher belakang ni. Nombor satu. And then you akan ada masalah di mana korang macam menarik kepala korang sangat, korang akan hadapi masalah sakit kepala. Lagi satu, bila korang buat macam tu, kan daripada kalau dada ke atas, korang terus, bila dada kat atas ada ruang kat bawah ni, korang terus naik, korang tekan sini, memang kat sini dah start dah sakit pinggang. So you terus macam tu, tarik tulang belakang lagi, memang sakit the whole side, the whole thing daripada atas sampai ke bawah. Nombor 3 yang banyak orang buat silap, bila dah habis tu, terus hentak badan dia. Terus hentak macam tu je. Jangan, you sakitkan lagi tulang belakang you. So itu ketiga kesilapan yang banyak orang buat. Cara yang betul untuk buat sit up, pastikan Felicia tengok daddy je. Cara dia pun macam korang, aku buat dia tengok betul-betul. So apa korang buat, flatkan badan korang. Dada jangan dada kat atas tapi straight je, badan relax. Nah, apa korang buat, jangan sentuh langsung kepala. Tangan relax je, jangan sentuh kepala. Cuba rapatkan, matlamat korang untuk rapatkan dada dengan lutut, itu saja. Terus je. And then pelan-pelan turun.
Terus je. And then pelan-pelan turun. Alright guys, pastikan badan korang flat. So sit up itu yang banyak orang buat. Cuba buat macam tu. Alright guys. And then bila buat tu, cuba pastikan korang rasa dekat muscle. Ingat, if you guys nak bina muscle, kesilapan yang banyak orang buat, gerak terlalu laju. If you gerak laju, korang boleh aktifkan muscle, tapi korang aktifkan muscle untuk membakar lemak saja. If you want to build that six pack, buat pelan-pelan. Dah tolak kat atas, pelan-pelan. Turun pelan-pelan. Naik balik, turun pelan-pelan. Okay guys, so to sit up. Kesilapan yang kedua pula banyak orang buat adalah dekat leg raises. Leg raises ni saya suka borak pasal leg raises. Now, bila buat leg raises, I'm going to put this to the side a bit so you guys can basically see what I'm doing. Nah, banyak orang buat leg raises. Kesilapan yang banyak orang buat. Leg raises memang maksud dia angkat kaki. Memang. Tapi kalau korang angkat kaki, the only thing you gonna feel dekat peha. Macam mana cara buat raises? Dada baring, relax. Kesilapan yang banyak orang buat macam biasa, naikkan perut dia, ada ruang kat bawah ni, jangan ada ruang, flat je terus. So, orang akan naik kaki macam tu. You rasa dekat perut masa turun. Masa naik, you tak rasa dekat perut. You rasa masa dekat turun. Betul tak? And then you akan rasa sakit sangat dekat pinggang belakang because you turun, you menahan. So, caranya betul, cuba angkatkan sedikit pinggul bagi rasa kat perut masa you angkat. Angkat sikit, you akan rasa betul-betul dekat perut masa angkat. And then bila you turun pun, you akan rasa dekat perut. So, you akan rasa, korang semua akan rasa dekat perut tu sepanjang masa angkat kaki dan turun kaki. So, leg raises, cuba angkat pinggul sedikit. Baring flat, angkat sikit pinggul tu, and then turun. Angkat sikit pinggul tu, and then turun. For beginner, if you can't do that, kalau korang susah angkat pinggul, cuba kaki jangan lurus, buat knee raises. Ada beza. Kalau knee raises, you angkat lutut. Leg raises, you angkat kaki lurus. So, knee raises, angkat lutut, cuba tolak sikit pinggul tu. And then naik balik, turun balik. Naik sikit, kejap, naik sikit. And then turun balik. So, for beginner, korang boleh buat macam tu. Cuba fokus kepada perut korang. So, tu kesilapan yang senaman kedua yang banyak orang buat. Boleh buat lower abs. Nah, kesilapan tiga, Russian twist. Ni banyak saya nampak orang buat silap. Nah, bila buat Russian twist, banyak orang buat silap. Dia pandang depan. Banyak kesilapan Tangan relax, dia pusing macam ni. You akan rasa betul-betul dekat korang punya rib cage dekat atas ni. Betul. Tapi ingat, Russian twist dia punya aim bukan dekat rib cage, is 100% rib cage and also the oblique dekat tepi ni. The whole part of this dia punya aim. So apa korang kena buat? Jangan pusing macam ni. Bahu, kepala semua pusing. Baru you rasa betul dekat bawah tu. Lagi. And then kesilapan, yes sayangku. Kesilapan yang banyak orang buat bila buat Russian twist adalah korang terlalu fokus kepada kelajuan. Jangan, perlahan-lahan. Ingat, ini senaman untuk muscle. So, kalau you want to build muscle guys, buat pelan-pelan. Pusing, tahan jap. Rasa kat pinggang lu 1, 2, 3, 4. So, buat macam tu. Itu kesilapan yang ketiga bila buat Russian twist. Senaman untuk senaman ketiga. Nah, kesilapan senaman keempat pula. Ini yang banyak juga saya nampak orang silap. Hey sayangku, bila buat scissors ataupun flutter cake ataupun bicycle, ramai orang buat silap. Bicycle macam mana? Korang akan baringkan badan korang just like this, baring sikit je, tangan belakang. Korang akan buat kaki korang ni tolak ke depan, rapatkan sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul tak? Dia silap dekat situ. Kalau boleh, kaki tinggi sikit. Dada stretch ke atas. Lepas tu korang naikkan. Bila kaki ni dah turun, baru naikkan ke sebelah kaki. 1, 2, 3, 4. Macam tu. And then nak lagi bagus, korang cuba dada tolak ke atas lagi. Bila nak rapat, baru pusingkan badan. And then tegak balik. 2, 3, 4. So, bila kaki korang lurus, badan ke belakang sikit. And then bila lutut angkat, rapatkan. 1, 2, 3. Bila buat macam tu, perlahan you akan rasa dekat perut lebih banyak. Jangan buat macam ni dah. Jangan buat macam ni. You tak dapat apa-apa. You cuma dapat rasa lenguh dekat kaki dan bahagian pinggul. Tu senaman keempat yang banyak orang buat silap. Senaman yang kelima, yang saya nampak banyak orang buat. Bila korang nak attack oblique dekat sini, ramai orang akan cuba sedaya upaya ambillah pemberat ke, I'm gonna take a 5 kg weight plate. Banyak orang buat, dia diri tegak macam ni, pegang belakang, and then dia tarik macam tu. Boleh
Jika anda memang dah ada bahagian oblique ataupun bahagian ribcage kat sini yang sangat-sangat mantap, garing, padu. Tapi kalau korang masih ada banyak lemak kat sini, you doing this, you're not doing anything. Betul, I'm not kidding. Sebab korang tak ada muscle yang solid kat situ and terlalu banyak lemak. Lagi bagus, if you want, untuk pastikan korang boleh, aktifkan muscle sini. If you want to really burn fat dekat situ, cuba dada tolak ke atas, stretch, pegang macam ni lurus je. Korang pusing satu badan. Lockkan korang punya pinggul, pusingkan pinggang. 1, tahan kejap. 2, tahan kejap. 3, tahan kejap. Korang buat macam tu, yang dipanggil oblique swing. Kalau yang tadi tu oblique crunches. Oblique swing ni lebih berfungsi untuk korang membakar ataupun mengaktifkan muscle dekat oblique tu dengan lebih banyak. Itu kesilapan yang nombor 5. Okay guys, so cuba buat tu. And then kesilapan nombor 6 yang banyak orang buat guys, yang banyak orang buat bila buat reverse crunches atau knee crunches. I'm gonna call about reverse crunches. Okay sayang, cium sikit. Okay, reverse crunches yang banyak orang buat silap adalah bila korang dah thread macam ni, banyak orang buat rapatkan macam ni. And then turun kaki. 1, 2, 3, 4. You rasa dekat perut, tapi tak berapa solid lah. So, kalau korang nak lagi bagus, cuba dada tolak ke atas. Stretch, ingat kaki relax saja, lurus. Apa korang akan buat? Cuba rapatkan lutut dengan dada, tapi naikkan kaki tu. And then bila korang rapatkan, dada stretch. Bila korang rapatkan, baru dada tu ke depan. 1, pelan-pelan, relax. 2, 3, 4. Cuba buat macam tu, perlahan-lahan. Alright guys, sama konsep reverse crunches tu dengan leg raises crunches. Korang luruskan kaki yang tadi korang lutut kan, dada tolak ke atas, stretch. 1, 2. So bila rapatkan kaki, baru badan tu rapat sekali. 3, perlahan-lahan. Okay guys, try buat semua tu. And then kesilapan yang seterusnya, bila korang buat plank oblique twist. I'm gonna show you guys this. Hey Felicia sayang, Daddy gonna put you this side so Daddy can show all of them on how to do this. Okay sayang, we need to give info for everyone to learn how to do this sayang. Okay, so kesilapan yang banyak orang buat bila buat plank oblique twist. Now, plank kita tahu is in the condition. Banyak orang buat plank oblique twist. Kalau korang nak tahu plank oblique twist ni bagus untuk korang punya oblique. Yang kesilapan yang banyak orang buat, badan dia terlalu flat. Okay, ataupun melengkung, itu saja. So, bila korang buat macam ni, badan korang flat, boleh, tapi you not gonna feel the connection banyak sangat. You nak lagi bagus, cuba angkatkan pinggul tu sedikit macam ni, and then turunkan. You rasa lagi banyak dekat bahagian oblique tu. Tinggi pelan-pelan je. 1, 2, 3. So, buat perlahan-lahan. So, bila buat plank oblique twist, cuba naikkan pinggul sedikit, jangan flatkan. Alright guys, so cuba buat semua tu habis baik. So that's a few exercise yang banyak orang buat silap. Ingat guys, if you really betul-betul nak ada six pack, buat senaman six pack korang perlahan-lahan, and then buat baik-baik aturan je. Okay guys, perut kita ni tak adalah complicated sangat. Sebenarnya guys, nak kempiskan perut boncit, nak dapat six pack, to me is easy. Dia senang sebab saya tahu konsep dia, saya tahu sains di sebaliknya, saya tahu caranya. Bagi orang yang tak tahu, mungkin sukar. Tapi percayalah, if you guys gemuk atau obes, banyak lemak, jangan pasang idea atau pasang matlamat untuk ada six pack dahulu. Pasang matlamat untuk kempiskan perut buncit korang, hilangkan lemak seluruh badan dulu. So focus on full body exercise dahulu. Lepas perut korang dah flat, korang nampak badan korang dah mantap sikit, ada sedikit muscle, adalah contour line muscle yang sedikit, baru korang fokus untuk ada six pack. Because setiap perubahan berlaku dengan aturan. Kalau kita tak buat aturan tu, contoh from obese, oh I want a six pack, korang punya matlamat terlalu jauh, terlalu macam kabur, di mana korang mungkin akan berhenti separuh jalan. Kenapa? Sebab ianya sangat-sangat sukar. Korang tak nampak hasilnya. So apa saya sarankan, if you're obese atau perut boncit, pasang matlamat untuk fitkan badan, cergaskan badan dulu. Lepas tu flatkan perut tu, baru aim untuk ada six pack. Sebab banyak orang fikir ada six pack ni boleh buat macam tu. No. Orang yang ada six pack semuanya badan mereka fit, cergas. Kenapa? Sebab abdomen kat perut ni hanya ada kalau you kuat. Kalau you kuat perut you memang sangat-sangat fit. Sebab tak ramai orang ada abdomen ni. Nombor satu. Nombor dua, pasang matlamat tu satu-satu. Okey, jangan terus ada six pack. Kuatkan badan korang, flatkan badan tu dulu. Buat full body exercise guys.
percayalah, hanya full body exercise, full body, menggerakkan seluruh badan serentak yang boleh bantu korang kempiskan perut buncit. If it's not a full body exercise, a movement yang tidak melibatkan seluruh badan, percayalah, it's really difficult. For focus on resistance training, senaman yang bagi tekanan kepada korang lebih banyak. Alright guys, and then ingat, semua senaman tadi, ingat, jangan buat kesilapan tu. Kalau tak nanti sakit pinggang belakang korang. Alright guys, saya harap korang semua suka video ni. Jom pipi. Nah, saya dan Felicia suka buat video untuk korang. If you guys love this video, jangan lupa tekan button like and then share video ni supaya kita boleh bantu lebih ramai orang juga. Alright guys, see you guys again next video. Ingat guys, no matter what happen, pasang matlamat and jangan berhenti berusaha. Assalamualaikum semua. Yeah.